Okey, alhamdulillah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur lana min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Asyraqat nurullah wa zahara kalamullah wa sabata amullah wa nafaha kamullah tawakkaltu ala Allah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, amma ba'du. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan waridahnya kepada kita untuk diizinkan berkumpul secara online kan, walaupun tidak secara jasmani dengan basyariah kita kan. Jadi kita diizinkan secara nikmat secara internet kan. Jadi tak ada masalah lah. Sebenarnya perhubungan rohani ni dia melebihi daripada apa yang kita sangkakan kan. Dia kelajuan nur tu berbeza dengan keadaan fizikal kan. Macam kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu Taala yang ada ni, kita guna manfaatkan kepada jalan keredaan Allah. Jalan keredaan Allah mana kita berkumpul secara maya ni untuk apa tu menghadapkan wajah hati kita kepada wajah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu kepada hadrat Allah Subhanahu taala kerana menjadikan iradah kita ni menuju kepada kehendak untuk membersihkan hati, untuk mendapatkan kekuatan nur supaya apa? Menyuburkan iman tu balik. Pasal kita tahu keadaan manusia ni turun naik iman dia kan. Turun naik kadang okey, kadang tak okey. Jadi kita perlu bantulah sebagaimana kita memahami surah Al-Asr. Kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi untuk tajuk kali ini kita berpesan-pesan lah. Setelah kita mengisikan qalbi kita tadi, macam mana yang teman beritahu kan, dalam status Facebook sebelum ni kan, maknanya bila kita berada di dalam kondisi lemah tu tadi, waridah kita dah kurang, iman kita dah macam apa ni, ombang ambing kan. Jadi isyarat tu sampai kan, macam teman bagi contoh walkie-talkie kan. Dia tu low voltage, mana kita pun ada keadaan tu. Jadi masing-masing secara fitrah dia, bagi orang yang solid tu tadi, dia akan sedar, aku dah tak ni dah, aku dah sedar, aku dah hanyut. Ada kesedaran. Berapa daripada mutmainah tadi, nafsu yang tenang, yang steady, yang constant tu tadi, kita tahu dia dah turun kepada muhilmah, dah turun kepada lawamah. Yang lawamah ini berbisik-bisik tu tadi. Kejap macam ni, sekejap macam tu kan. Jadi dia dah ada isyarah. Jadi isyarah tu bila tu kita perlulah isi dengan jalan kita ni, jalan Aribillah tu, mengisi nur tu tadi dengan jazbah asma Allah Ta'ala tadi, al-ismuzatnya, apa nama tu, kalimah tahlilnya, dengan keadaan murakabah ukufnya dan murakabah seterusnya, dia mengatakan orang tu menaikkan balik. Menaikkan balik. Pasal adalah hadis Rasulullah SAW, sahabat dia mengadu. Kadang-kadang dia rasa begini, dia rasa begitu. Dalam hadis tu panjang lah. Memang cuma summary sajalah. Rasulullah berkata itu normal katanya, maknanya keadaan hati kita memang ada bolak-balik, tetapi yang penting kita istiqamah. Jadi untuk berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan kesabaran tadi, teman dah pilih tak jelah ahli aturan baca kan, maknanya 10 sifat mentafsiri 10 sifat mazmumah. Jadi kita remind balik lah. Walaupun mungkin tuan-tuan dah hafal, dah faham apa, kita remind balik sebagai pengisian tazkirah ringkas oleh satu wajah yang kita isi selama insya-Allah 30 minit lebih kurang lah. Okay, pertama apa adik? Cuba baca. Okey, maknanya sebut makna dia punya maksud.
Adik nampak? Nampak adik. Adjust sikit. Okey, jadi tadi di situ dikatakan syaratul ta'am. Yang ini apa? Gemar kepada banyak makan. Okey, jadi dari sudut sinilah macam mana kita melihat sunnah Rasulullah SAW. Dia kata, baginda bersabda lebih kurang, maknanya apabila kamu makan, maka terbaiknya adalah berhenti sebelum kenyang. Yang dia katakan kenyang tu macam mana? Maknanya kenyang yang berlebihan. Kenyang berlebihan maknanya nak mengelakkan daripada kita termasuk dalam syaratul ta'am tadi, termasuk pada gemar kepada makan yang melampau-lampau ni. Maka kita, Rasulullah sarankan supaya berhentilah sebelum kita terlalu kenyang kan. Kalau kita melihat pada jasad basyariah ni, ada apa nama tu nasihat daripada sunnah mengatakan 1/3 air, 1/3 makanan, 1/3 udara. Itu pesanan ayah harian selalu dengar, ingat sangat. Mana kita participate tu bahagian tu supaya apa? Keseimbangan. Unsur tanah, api, air, angin tu tadi, dia ada kesan tau. Kalau umpama kalau kita berlebihan makan tu tadi, ada hasil tu dah jadi macam kalau kita belajar sains pun karbohidrat kita berlebihan, kalori kita dah lebih kepada keperluan. Jadi di situ saranan sunnah Rasulullah tu tadi dan para ahli yang menyebut bahawa sifat-sifat tercela itu antara permulaannya adalah syaratul ta'am. Mana bukan tak faham, tak benda kita tak galak macam seolah-olah membenci makan, bukan. Maknanya kita kena berhati-hati dalam perkara yang disebut syaratul ta'am tu berlebihan, gemar kepada makan yang lebih kepada kadar dia. Jadi kita ingatlah macam teman dalam 40-an kemudian dah ada masalah kesihatan sikit lebih banyak. Allah jadikan kalanya teman pengalaman teman dan guru teman Pakistan dijadikan penyakit itu sebagai indikator warning. Indikator warning itu supaya kita berjaga-jaga. Contoh orang ada diabetes, ada kecemasan darah tinggi apa semua. Kita berjaga-jaga. Lepas ni aku dah kontrol makan, aku dah ini. Maknanya di situ tarbiyah. Kadang-kadang kita tak faham. Aku dah kena siapa, awak kena penyakit. Sedangkan itu adalah satu indikator daripada Allah ataupun peringatan. Kalau kita melihat ikam, dia ada kata pencegahan itu adalah satu kurnia. Tak semestinya kurnia itu tak semestinya pencegahan itu satu bala. Ada kalanya pencegahan Allah Ta'ala macam pencegahan itu macam Allah Ta'ala tarik nikmat sedikit. Sebenarnya tarik nikmat sedikit itu adalah kurnia. Dah masuk 40-an dia dah rasa tak kuat sangat, dah hapus semua. Sebagai peringatan, kita nak meninggalkan jazbah cengkaman dunia ni sedikit lepas-lepas. Sebab apa? Kalau kita melihat orang yang cinta dunia, nanti kita sentuh Pak. Orang yang cinta dunia apabila dia menghadap sakaratul maut. Ini teman pengkajian dari pengajian teman lah. Apabila dia nak melepasi roh tu nak sampai qarqarah, yang menyebabkan kita terlambat, kita rasa mencengkam, roh ni tak lepas dengan jasad, adalah kecintaan kepada gemarnya dunia. Mana berdunia dah berakar. Macam kita lah tarik pokok kan. Dah tunjang, dia kemas dekat tanah tu tadi, nak kena tarik kena kuat lah. Sama juga kita apabila malaikat Israel besok anda kata dia nak menarik kita keluar daripada ruang jasmani ni, jasad ni. Apabila kita ada cinta dunia, dia akan rentak kuat-kuat. Itu yang orang terjegi, menjerit-jerit, lidah terjerit. Pasal dia ada kecintaan dunia. Berlebihan lah. Kita tak sebut dalam konteks sekadar dunia ni, umpama kata wasilah saja. Wasilah tu maknanya ladang ataupun alat untuk kita menyempurnakan tugas kita sebagai khalifah, sebagai hamba untuk menuju kepada jalan akhirat, menuju kepada negeri abadi kan. Tak adalah pula dalam jalan bila dalam orang beriman dalam syar'i sekalipun tak disaran benci pula dunia. Terlalu benci, aku tak payah ingat TV tinggal, perabot tinggal, semua tinggal. Alah dia pun jadi miskin, dia pula meminta-minta, tak nak. Kita biar jadi orang beriman yang kata orang tu berusaha untuk dunia dan berusaha untuk keridaan Allah. Mana apabila dapat keridaan Allah, dapatlah jalan kebahagiaan di akhirat. Sebagai orang bilah dia tak sebut
menghendak pada akhirat kan. Jadi begitu dalam apa nama tu, munajat suluk pada sebut kan. Dunia dan akhirat ia bencilah. Dia macam bukan menyadar kita benci dunia dan akhirat. Cuma apabila mendapat jazbah Allah Ta'ala tu, perasaan dia pada dunia tu tidak apa nama tu tawar, dia jadi tawar sekata. Dan pada akhirat pun sebenarnya dia macam setara tau. Dia bukan jadikan dunia dia benci dunia, dia sayang sangat akhirat, tak. Jadi setara. Pasal apa? Dia melihat ketinggian mendapat redha Allah tu mengatasi segala-galanya. Apabila kita mendapat redha Allah, dunia akhirat akan automatically dapatlah. Cuma orang kadang-kadang orang syar'i, orang fiqh ni yang belum mendalami jalan Al-Bidah, dia merasakan kita hendaklah benci dunia, kita hendaklah cinta akhirat. Sebenarnya bukan kalau soal kita orang Al-Bidah membenci dunia dan kita tak mau pula akhirat, bukan. Kefahaman ni kena betul. Kadang-kadang orang tak faham apa orang sufi ni. Semua dunia akhirat tak ada pula kan. Bukan. Sebenarnya meletakkan keridhaan Allah itu sebagai al-ghayah, ahli tuju. Sebagaimana kita memahami kalimah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah Tuhanku, hanya engkau yang kau maksudkan keridhaan engkau yang kita. Apabila kita memahami manawiah tu, maknanya komplit lah. Bukan bermaksud kita membenci dunia dan membenci akhirat, bukan. Apabila kita mendapat redha Allah, dunia akhirat mendapat. Itu janji Allah kan. Apa lagi matlamat yang lebih aula daripada redha Allah SWT dan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Di mana lagi kan? Di mana lagi ketinggian yang ada kan? Itu yang kita kena faham. InsyaAllah. Jadi apa nama tadi? Apa nama tu, sifat tercela yang kedua? Sebut makna dia. Syarah apa? Okey, syaratul kalam maknanya orang yang duduk dalam gemar sangat berkata-kata dalam bentuk yang tidak bermanfaat lah. Jumpa orang je nak fight, jumpa orang dia nak hujah, jumpa orang nak debat. Dia sentiasa meletakkan diri itu dalam keadaan suka berkata-kata yang tidak memberi manfaat. Kalau kita faham guna sifat-sifat tercela ni. Syaratul kalam maknanya sifatnya gemar kepada berkata-kata. Apabila orang yang gemar kepada berkata yang keadaan, apatah lagi perkataan yang keluar tu yang tercela. Maki hamun orang. Sekarang kita lihat bahawa zaman netizen ni, zaman media sosial ni, bukanlah berkata, dia guna keyboard. Guna keyboard pun kita melihat bagaimana kalam yang dia keluarkan. Apabila kita melihat orang tu lepas cakap, mencarut apa semua, main tibai sana tibai sini, kecam sana kecam sini, bahan sana bahan sini, maka dia tergolong dalam syaratul kalam. Orang yang gemar pada berkata-kata. Sama lah juga konsepnya apabila dia berkata-kata dalam keyboard, dalam apa ni, media sosial, dalam tulisan, dia punya perkataan tu sebenarnya dizahirkan dari batin dia. Sebelum kita keluar dia dah cakap dah, orang ajak begini perempuan-perempuan kan. Sama je keadaan sifat orang yang berkata kat luar kan, jumpa kat kawan kan, cakap lepas kawan tu baru, contohnya ada yang senang bukan pun susah pun, baru kahwin apa contoh 5 tahun, tak ada anak lagi. Padahal memang rezeki kadang lambat kan, 5-6 tahun tak dapat. Awak tak dapat anak, awak bodoh macam-macam lah, dia kutuknya kawan tu. Jadi bahasa yang keluar tu dalam keadaan tercela, sifat tercela, orang yang gemar pada berkata-kata yang tidak memberi manfaat. Sifat dia itulah di situ yang kita melihat bahawa keadaan ini sebenarnya berlarutan. Nanti apabila dia akan melarat lah. Bila dia berkata-kata tu tadi, jadi pergaduhan lah. Begitu beginilah lah, naik kasut, naik penumbuk, naik pedang ajang semua. Dah bergaduh, okey polis kan. Jadi kita melihat tu, jadi memerlukan jalan al-him. Jalan al-bilah ni apabila kita memenuhi batin kita dengan nur zikrullah, dengan nur murakabah dan nur musyahadah, dengan jalan tasawuf, dengan jalan memerhati aib diri, maka sifat itu akan dipadamkan. Dijaga dengan al-him. Al-him ni tenang. Al-him tu dia ada asab, dia ada berkaitan lah.
Al-mutmainnah. Dia dalam kita nampak perkataan tu, orang kata tenang, jiwa yang tenang, sebenarnya ada kategori dia, kategorize dia. Dia ada jenis-jenis dia kan. Banyak al-him tu orang yang menenangkan diri dia, sifat dia relax, dia akan, apabila orang mengutuk dia apa, dia akan tenang, dia akan tidak tergolong, dia tahu dia tak nak melibat, menjebakkan diri dia dalam orang tadi syaratul kalam. Itu sebabnya lah kita hikmah melihat, sebab tu malah terang banyak kali mungkin, apabila kita duduk dalam majlis tawajuh, kita akan disiplin yang kita disarankan dalam kafiat, menongkat lidah ke langit. Okay, orang tak nampak. Kadang-kadang yang baru-baru, student yang baru ambil kafiat, ustaz saya tak boleh lah nak longkat lidah ke langit. Rasa lidah nak tertelan yang liur, nak tercekik. Kadang-kadang dia pun tak nampak sebenarnya hikmah. Jadi mungkin dengan penjelasan teman akan on air kat Facebook, mungkin student yang belum memahami itu akan melihat bahawa kepentingan disiplin meletakkan lidah ke langit adalah antaranya mendapatkan jazbah al-him supaya kita menjadi orang yang mengawal percakapan, mengawal kalam. Wa imma dalam lafaz zahiri adalah wa imma dalam lafaz maya kan, internet. Dia akan mendisiplinkan diri. Tuan-tuan dah alami, tuan-tuan tahu. Sedikit-sedikit. Dia tak adalah kata kita terus jadi orang yang hebat, duduk tenang, alhamdulillah. Bukan, dia akan beruntun sikit-sikit. Jangan kita tengok, ya aku tak jadilah juga. Dia akan runtun, dia akan nak melihat kesan. Bila berkata tu alhim datang, akal nyala, akal akan on. Tak boleh kata, tak sesuai lah. Kalau dia anda media sosial, dia akan back space balik. Dia tekan back balik. Dia kayak, maka okey, dia tulis yang elok sikit lah. Macam teman pun sama, teman umur 30-an kata dulu panas kan. Bila nak bengang kan, tulis macam ni, bapa balu ni kan. Sekarang ni dah 47, dah 50 something. Dia akan jadi pelan-pelan. Kalau nak apa kata orang tu, nak menegur pun dalam nada kelakar ke. Kita cubalah sebab sifat Nabi tu dia ada kaitan lah. Sidik amanah tabligh fatanah tadi, dia akan combine, dia akan jadi chemistry, kita akan berubah sifat. Itu dah nak dijadikan sifat Rasul, 4 sifat Rasul tu tadi. Dia ada connection tu antara jazbah dan sunnah Rasulullah dan kelakuan akhlak Rasulullah. Dia ada connection. Tapi kita akan kupas tu bab lain lah. Okay, adik sambung. Yang kata sifat yang ketiga ya. Okay, sifat tercela yang ketiga, ghadabun. Syaratul ghadab kan. Disebut ghadabun ya. Dalam perkataan tu disebut berlebihan yang pemarah. Orang yang kuat pemarah. Sebab apa dalam hadis Nabi Rasulullah SAW ada sebut, ada seorang sahabat meminta nasihat, ya Rasulullah, berikan aku nasihat kan. Sahabat Rasulullah bersabda, janganlah kamu marah. Dia tanya lagi, wahai Rasulullah, bagi nasihat padaku, janganlah kamu marah kan. Dan kali ketiga sahabat tu tanya, berilah nasihat padaku. Rasulullah tetap menjawab, janganlah kamu marah. Dalam hadis tu Rasulullah melihat bahawa sahabat tersebut, sebenarnya sahabat tersebut mempunyai, sebab Rasulullah pandang tembus. Batin Rasulullah nur ala nur. Dia boleh memandang sifat manusia yang tercela, apa yang ada pada orang tu. Sebenarnya sahabat Rasulullah tu, walaupun nasihat tu pada sahabat yang disebut dalam hadis tu, tetapi sebenarnya adalah nasihat kepada umat juga. Janganlah marah, jangan marah. 3 kali pesanan. Dalam hadis tersebut bukan melarang total jangan marah tu, makna melarang kita marah yang tidak betul tempat, kan? Sikit-sikit nak marah. Padahal satu masalah tu boleh dibawa secara tenang, dibawa secara bersabar, dibawa secara mesyuarah. Tapi tak dia nak marah kan? Dia nak marah. Itu tak boleh, kita kena. Jadi sifat marah tu sebenarnya banyak dia punya kata orang tu mazmumah, celaan dia, tercelanya tinggi sangat dia punya itu. Apabila kita marah, kita mengambil sifat an-nar. Nar tu dia akan naik ke mata. Tu kata orang mata merah tu. Nar tu dia akan naik ke mata kan. Api, kalau kita tengok api, tuan-tuan bakar lah tu, api dia tetap macam ni. Mana pun api tu, ada mana tengok api tunduk, melainkan tiup di angin lah. Itu ada anasi angin pula lain lah. Tapi dia tetap begini, tegak. Ambil lilin tengok, tegak. Jadi bila api dah masuk pada anasi diri, kita dah tak sedar, naik pada nar tu tadi, dia akan membakar daripada mata hati
sampai ke mata atas. Kita dah pernah rasa lah seorang satu. Cuma bagi orang yang bila dia marah tu kerana ada something yang nak diperbetul secara tidak berlebihan, tidak sampai menutup nur. Nar tu naik, dia tutup nur lah, habis lah. Habislah bila nar dah naik, tutup nur. Kita punya kelakuan telah kata dalam satu hadis menyebut akan mudah kata orang dimanipulasi oleh syaitan. Ada satu menyebut apabila syaitan tu menguasai anak Adam dengan marah, maka dia akan seolah-olah dia akan mematungkan macam dibonekakan. Syaitan suruh ni dia akan buat. Syaitan mudah dibonekakan syaitan. Apabila mudah dibonekakan syaitan, maka berlakulah pembunuhan, mencederakan orang. Mencederakan orang dia ada section berapa pula tak boleh, dah kena lock up. Apatah lagi membunuh. Kita melihat, tengok berlaku pada remaja yang baru ni kat Terengganu. Dah dimanipulasi syaitan lah, mudah sangat. Dah section 302. Masa depan dah rosak. Umat syaitan ni akan merosakkan umat Nabi Adam. Cucu-cucu Nabi Adam, dia akan rosak. Dah umur macam tu, 19 lebih dah kena masuk court. Dah kena masuk turun naik mahkamah. Mak ayah bersedih kan, apa nak jadi kan. Masa panjang. Apa punya masa depan hancur lah. Dah tentu lah kemungkinan dalam penjara satu hal. Kalau disabitkan pula 302, gantung sampai mati kan. Habis. Jadi macam itulah. Yang kita tengok ni bukan tak sedih, dua-dua kena sedih. Yang meninggal sedih, yang kena alami takdir dia begitu. Jadi gitulah. Kita memohon supaya anak zuriat kita jauh daripada takdir-takdir yang begitulah. Yang kata orang tu merosakkan. Mungkin pada dia tu ada sebab lah. Pasal apa? Dah. Antaranya solat lah. Itu kita perkaitkan pula. Kalau solat tak kemas, apatah lagi nak zikir kan. Dan jalan kita ni kita memperkemaskan solat, memperkemaskan zikir, mengkhususkan zikir pula. Bagi orang yang solat tu tentu dia ada zikirnya, cuma dalam jalan Arabilah dia khususkan lagi. Mungkin dalam jalan syariat biasa yang tak ada khusus, orang-orang mubtadi atau orang awam, dia tidak melihat jalan zikir satu keperluan. Solat cukuplah, sembahyang waktu, okey, dah lah puasa lebih kurang. Tapi dalam jalan Arabilah dia mengkhususkan bagaimana nak mengemaskan solat, bagaimana nak mengemaskan hati menghadap Allah Subhanahu Taala, mensuci-bersihkan qalbi untuk meningkat daripada syariat tarikat hakikat makrifat, dan bagaimana untuk mendapatkan dawam solatul daimun kan. Solat dawam maknanya berkekalan. Dalam Quran pun menyebut banyak solatul daim tu, tak sebutlah solatul daim tu, tapi hendaklah kamu berzikir dalam sambil baring, duduk, berdiri kan. Itu semua makna-makna pengkhususan. Tapi cuma kalau orang tak ada jalan, tak ada berguru, tak ada ikut secara tafsili, secara spesifik kan. Secara khusus dia tak nampak lah. Jalan kita nak memperbaiki syariat sebenarnya, bukan tidak ada bercerai tangan dengan syariat tarikat hakikat makrifat, semua seiring. Jadi itulah yang kita nak bagi sama-sama kita mengajak, yang mana teman boleh mampu, teman cara ajak secara mampu. Ajak dengan berdakwah tu maksud samalah, mengajak pada Allah dan Rasul. Kan cuma dalam kita ni macam-macam bentuk, jemaah itu, jemaah ini. Masing-masing jalan kita raikan, tak ada pula nak kata orang tak nak rap satu sama lain, nak bangkah satu sama lain, tak. Yang mana tabligh jalan cara tabligh, yang mana tabayun dah apa semua. Kita cara begini, sebut istilah kadang-kadang sama je makna dia kan, tak kira tabayun lah, tak apa nama tu. Cuma pengisian berbeza kan. Istilah tu tak adalah kata orang tu menjauhkan antara satu sama lain kan. Cuma fikrah, apabila fikrah yang tu dia punya fikrah ni berbeza kat sini. Dari segi furuk, dari segi ini kan, tapi tak berbeza usul tauhid, tak ada beza lah. Tetap mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, semua sama. Cuma pendekatan macam mana kita approach, macam mana kita praktikkan, itu saja perbezaan. Itu kalau kita apa nama tu, tak ada benarkan jumpa nak mujadalah. Tadi mujadalah tu dalam kata syaratul kalam tadi kan. Itu antaranya. Berapa minit dah? Jadi ada 5. Kita sambung yang mana sempat. Okey, yang seterusnya adik. Maknanya sifat yang tercela disebut yang seterusnya ialah
Hasad mana dengki, hasad dengki. Jadi hasad dengki tu banyak dia punya maksud kan. Kalau kita dah berkata hasad ni maknanya dia menyimpan cemburu ataupun kedengkian yang berlebihan hingga berniat dan berusaha untuk menjatuhkan, untuk mengurangi. Macam nikmat orang tu dapat tu, dia nak niat nak mengurangi, apatah lagi nak niat menjatuhkan. Tambah kita tahu antara kita berlakunya menggunakan medium sihir, menggunakan kaedah sihir, maknanya dia bermohon dengan pertolongan jin dan syaitan kan. Apatah lagi dah syirik lah tu. Apabila dia berjumpa bomoh, contohlah bomoh syirik lah, bomoh sihir, dia selama dia dah syirikkan dengan niat untuk buat jahat. Kemudian dia bermohon minta pertolongan bomoh tu sendiri, bomoh tu pula menggunakan manipulasi jin syaitan. Jadi dah banyak syirik kat situ dah. Perbuatan yang hasad tu tadi, of course dah sifat mazmumah kan. Apabila dia bergerak kepada menuju pada benda-benda yang ni, dia niat tak elok, dah perbuatan fasik, dah buat lagi satu step bermohon dengan sihir, cara sihir, dah jadi syirik. Dah berapa step lah tu kan. Sifat hasad tu tadi, sifat hasad dengki tu tadi. Tetapi dalam Islam pula, syariat pula membenarkan perasaan cemburu yang menyebabkan dia rasa nak berlomba. Itu tak apa, belajar dari segi ilmu, dari segi berusaha untuk mengubahkan keadaan ekonomi dia. Itu cemburu yang tidak melibatkan kerosakan. Kalau kita melihat hasad tu tadi, dia melibatkan kerosakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sifat hasad itu membakar amalan kamu seperti mana api membakar kayu-kayu yang kering, daun-daun yang kering. Apabila kita hasad tu tadi, sifat nur tu tadi, kita melihat, kita akan rasa, aku dah bengau ni. Dia akan, daripada nur tu tadi, dia akan membakar. Bakar warik-warik tadi, jazbah hati yang nur, qalbi yang kita dapat tu tadi. Dalam lepas contohlah kita zikir apa semua, kita berdengki, tak boleh rasa. Hasad tu yang berlebihan, bukan kategori yang cemburu yang apa nama tu, hasad yang tidak memberi kepada kerosakan. Ini hasad dengki yang melibatkan kerosakan. Dia tengok contoh orang tu, ni buat rumah baru ni. Tak boleh jadilah aku nak ini, apa nama tu. Besok aku nak apa nama tu, bawa petrol lah apa kan. Jadi banyaklah keadaan hasad yang bisnes dia ni lah macam maju je, aku tak jadi, aku tanam lah apa kan. Tanam esok bunjut ke apa ke. Apa buku-buku esok bunjut. Tanamlah apa benda yang dia panggil bomoh diikat patung. Adalah kaedah-kaedah syaitan ni. Kita tak perlu kaji lah benda tu. Cuma dalam kafiat yang tuan-tuan belajar tu, dia ada kaedah lah nak membatalkan, nak memulangkan, nak membakarkan, nak melenyapkan, nak melontarkan. Tu adalah tuan-tuan dah ambil kafiat, tuan-tuan dah amal, boleh faham lah. Cuma keadaan yang sebut tadi bahawa sifat yang mazmumah tu tadi, dia bukan tinggal sifat saja tau. Dalam keadaan Jalal bila memperincikan tu, bahawa benda-benda tu menjala kepada kerosakan daripada sifat tu sebenarnya duduk dalam. Tetapi apabila dia dah menjala, kita dah bendung, dia akan keluar. Syaratul kalam tengok. Mula bercakap je tapi pergaduhan. Syaratul ta'am, makan-makan berlebihan dah jadi penyakit. Dah jadi sakit. Ya, bila sakit tak dapat ibadah kan. Nak mempunyai ibadah dah jadi susah. Syaratul apa pula? Ghadab kan. Bukan marah kan. Marah dan kedengkian. Jadi kita melihat itu, sifat mazmumah tu memberi impak yang besar kepada seluruh kehidupan manusia. Jangan kita ingat sifat tercela itu dalam tasawuf je. Tak apalah, kita baca je. Jadi kita bahawa benda ni mentafsiri tu benda memberi impak kepada kehidupan. Tuan-tuan ada tengok kan macam serta daripada kita ada kedengkian, bos apa nama tu, bos dengan pekerja ni begini, bos dengan yang si A dengan si B macam ni. Bergaduh lah. Dengki buat surat. Macam-macam lah. Ambil gambar, fitnah, begini. Daripada hasad dengki tu tadi, dia macam nuklear. Sikit je tapi meledak dia kuat. Dia punya impact dia besar kan. Jadi seterusnya lagi, last sekali, ada lagi kan? Baru nombor apa ni? Nombor 3 kan? Nombor 3, nombor lagi satu. Dah 30 minit dah. Jadi mungkin kita sambung seterusnya lah yang akan datang. Kita sambung insya-Allah bulan depan tajuk ini ataupun kita tajuk lain. Jadi
Tuan-tuan boleh buka apa? Mic ya? Boleh buka masing-masing? Okey. Kalau nak tanya ke apa ke. Dah 30 minit Anip ya? Dah 30 minit. Dah 30 minit dah. 30 minit. Jadi mungkin ada sesi pertanyaan ke? Assalamualaikum Ustaz. Ada soalan sikit lah. Yin. Ya, okey. Ya Ustaz. Ustaz nak tanya sikit lah, nak sentuh sikit pasal isu-isu semasa ni kan. Pasal COVID-19 ni. Pasal masalah ni masjid dan surau kan. Ada setengah ni dia cakap kenapa perlu tutup masjid, surau. Sedangkan tu tempat satu yang mulia. Kalau tutup pun, kalau sembahyang pun tempat yang mulia pasti tak terkena celah, tak terkena penyakit-penyakit ni sebab katanya masjid ni tempat total perlindungan Allah SWT. So tak semestinya kalau orang sembahyang tu mesti dah tak kena penyakit ni kan. Tapi ada yang tak puas hati lah, siapa tutup masjid tu tempat yang mulia. So buka lah masjid. Sembahyang pun dihad-hadkan kan. Jadi minta pandangan Ustaz lah kan. Jadi so far memang benda ni dah panas kat viral apa semua. Jadi berbagai bentuk penjelasan alim ulama, penjelasan umara kan, meletakkan SOP. Jadi sekarang ni kita ni melihat bahawa bila kita katakan masjid, macam kita rasa apa nama tu tak terkena. Sedangkan dalam pengkajian alim ulama meletak bahawa apa yang sandaran tu daripada sirah Rasulullah, daripada hadis Rasulullah. Kan, kalau kita melihat bahawa sekiranya perkara tersebut sebagaimana yang Ian kata tanggapan orang bila dalam masjid tak kena, tak apa semua tu merupakan satu maknanya menidakkan perkataan Rasulullah. Rasulullah dah pesankan sekiranya kamu kena apa wabak maka janganlah kamu masuk, janganlah kamu keluar. Jadi di sini daripada hadis itulah pengkajian para alim ulama meletakkan di samping berlaku pada selepas zaman 500 Hijrah kan. Sebab itu pakar perubatan Islam Ibn Sina pun meletak, dia dah kaji bahawa apabila berlakunya ta'un tu masuk wabak. Kita kadang-kadang kita faham sebagai ta'un, penyakit ta'un kan. Ta'un tu perkataan Arab menyebabkan masuknya wabak yang separate, dia punya sebaran dia cukup kuat. Jadi di sinilah bahawa meletakkan SOP masjid setengah tu masjid tak tutup tu. Dia buat jarak saja. Apabila jarak dia kata bukan sunnah kan. Sedangkan ru'yah apa dia panggil ru'sah. Contoh yang kita bagi sampel lah. Apabila seorang tu sakit, kita melihat perjalanan solat dia dah berubah lah. Contoh kan, nak sujud boleh dia benarkan sujud angle dia dah berubah. Jadi samalah konsep bagi orang yang para ahli ulama majlis fatwa meletakkan SOP jarang daripada ini. Sebab dia punya kategori tu juzuk tu tadi dah jadi juzuk orang yang duduk dalam keadaan sakit. Walaupun bukan katakan orang yang dalam masjid tu sakit, bukan. Keadaan wabak zaman tu dah jadi pandemik. Mana sakit, mana bila pergi sakit keadaan solat sendiri yang asalnya waktu sehat dia boleh rapat, tetapi apabila waktu sakit dah ada penjarakan kan. Kalau kita tengok dalam satu video tu menceritakan Ibn Sina punya bagaimana dia punya approach dia kepada penyakit yang berlaku pada waktu tu. Dia kata duduk pada tempatnya, jaraknya jangan dekat, dia kata cuka. Itu betul lah tu. Sama lah SOP yang kita buat kan, sanitize tangan. Jadi apabila dikatakan rosah, maknanya ada keringanan daripada apabila berlakunya keadaan zaman yang berlakunya tahun ataupun pandemik tu. Bolehlah jarak kan, apa masalah. Habis tu kita nak bertikai kan orang sakit tak boleh sujud, kita kata kamu tak ikut Nabi ke, tak sujud. Kenapa? Sedangkan berusah. Orang pengajian ulama bila sakit boleh kan? Dia benarkan berbaring, benarkan duduk. Boleh kita rat orang tu, boleh kita pangkal apa ni? Hang kena sembahyang, betul ni, tak betul ni, sembahyang iring ni. Nak kata macam tu kah? Dah tentu tak betul kan? Jadi di sinilah ahli ulama mengatakan melalui dalil akli, dalil nakli kan, apatah lagi kita dalam duduk ajar bila dapat dalil musyahadah. Dalil musyahadah tu makna kita menelik bahawa di mana kebenaran kan, tapi kita tak boleh dah buka bab ni kan. Kita cuma dibenarkan dalil akli, dalil nakli dan dalil ijma' fatwa. Kita kena ikut yang itulah. Jadi tak ada masalah. Cuma yang dalam keadaan teman faham orang yang meletakkan begini punya kes ni, orang yang baru, kita tak boleh kata merendah, tapi baru nak kata
baru nak kalau kita kata dia kita merendahkan orang tak, tapi itulah sifat dia. Teman-teman saya cakap. Sifat orang yang baru dapat hidayah. Tak apa, kita tak adalah kita macam kita kata dia condemn teruk sangat. Cuma kalau ahli ulama dah letak tu, kita kena respect kan majlis fatwa. Kita baru form 1, kita dah jumpa pakar profesor PhD master cakap ini kita terima lah. Oh, takkan kita nak pangkah cakap apa. Kita melihat siapa yang berkata dari segi bidang dia punya apa nama tu keilmuan dia. Kita kena faham al-zahiru wal-batinu kan. Al-zahir juga nama Allah, al-batinu nama Allah. Jadi takkan kita nak tolak kita kena ikut ni kan orang Nabi. Yang banyak SOP ni mengendang ngarut dajjal macam-macam kita tuduh. Ni elemen apa nama tu pengaruh Illuminati apa semua dah rapi-rapi pula dah. Kan kalau kita tengok. Jadi kita kena faham bahawa apa yang majlis fatwa dan apa yang umarak buat, para ahli amri buat dengan ahli ulama buat adalah demi kemaslahatan, demi kebaikan, kesejahteraan kan, kesejahteraan umat kan, kena ikutlah. Sebenarnya kalau tak rapat pun, kalau apa pun terhad jemaah, bagi orang berbeza dia khusyuk dengan Allah Taala kan. Kalau kita cakap ni berlagi pula orang ni bahawa apabila solat walaupun jemaah, batin dia sebenarnya jasad dengan makhluk, hati dengan Allah. Kan? Apa masalah kan? Dia maknanya hablum minan nas tadi tak kat mana? Waktu kita masuk ambil wudu apa semua, bawa sejadah, jumpa orang assalamualaikum. Hablum minan nas tu. Angkat takbir Allahu akbar. Hablum minan nas ada tak ada waktu tu? Dah lenyap. Bukan tak wujud tapi dah lenyap. Semata-mata batin hablum minallah. Kita dah boleh faham kan? Jasad kita tetap dia dengan sama. Ini tak, bila tak rapat, pahala kurang apa semua. Itu yang jadi problem tu, kita tak melihat bahawa bagaimana apa nama tu, apa yang terjadi ni sendiri adalah tarbiyah daripada Allah. Macam mana kita nak menerima kedudukan kita dengan hablum minan nas. Sekarang kita nak tolak majlis fatwa. Kita nak erat semua, kita nak erat orang-orang yang dah kata orang tu faqih dalam bidang dia. Teman tak berani, walaupun teman bidang tasawuf apa, kalau bandar orang faqih lagi dari segi bab lain, teman tetap menerima, tak ada masalah kan. Kalau ada bidang kita teman selalu dengar pengajar hakikat lain tu macam tengok di mana kan, di mana yang kita boleh kita bawa, kadar yang kita bawa. Jangan benda yang kadar yang kita tak boleh mampu nak bawa, kita cuba nak absorb je tu. Itu jadi gila isim apa semua kan. Kadar kita tak mampu, jangan kita nak cuba bawa kan. Itu perlukan pantauan. Perlukan didikan, perlukan guru kan, bimbingan kan. Sebab tasawuf ni ada banyak maratib dia, tingkatan dia. Mubtadi, mutawasis dan muntaha kan. Ada lagi sampai kalau kita melihat kitab-kitab Hamzah Fansuri apa semua tu, As-Sarbat Al-Arifin, teman suka baca tu. Tapi teman tengok kadar dia. Itu teman nasihat pada tuan-tuan semua. Baca kitab yang tinggi boleh, tapi melihat mana kadar kita. Ini tak, yang tinggi pun kita redah juga. Faham sendiri trail juga. Macam mana ni kan. Yang ustaz punya lokal lah. Apa rendah lah, tak trail ni pula kan. Itu yang problem pula kebanyakan ni lah. Student ni kan, murid-murid. Jadi kena faham. Sebab runtunan Allah tu nak mendidik hati manusia daripada tingkatan demi tingkatan, dia runtun sikit-sikit. Tak tergelojong. Tapi itulah sifat bagaimana disebut dalam satu kitab bahawa sifat Adam tu sendiri, bukan sifat Nabi Adam tu, sifat Adam tu sendiri. Fitrah Adam ni, dia belum apa, roh tu baru masuk ni, dia segesa-gesa. Sebab berlaku pada Tok Adam kita lah. Dia nak, baru rohani sampai kat perut, dada dia nak bangun dah. Itu maknanya ditempelak oleh Allah Ta'ala sesungguhnya Adam ini, sifat Adam ni adalah tergesa-gesa. Jadi kita jagalah. Adakah sifat tergesa-gesa? Ada pada diri kita. Nak beri fatwa tergesa-gesa, apa ni? Begini, ada orang tu begini berkata, ni tak betul ni. Ini semuanya apa nama tak ikut Nabi lah. Tergesa-gesa lah tu, kaji dulu. Siapa kan? Dah ada orang bagi penerangan, dah ada orang bagi video, dah ada orang bagi kenyataan mufti, ikutlah. Macam ni. Jangan kita kedengak. Cakap orang utara kan, kedengak. Kedengak sifat siapa balik? Kita faham lah sifat iblis. Suruh sujud hormat pun tak mau. Kadang-kadang kena halau. Kena halau oleh syurga kan. Jadi itulah penjelasan teman, insyaAllah boleh ikut. Rena? Ya. Ayan? Ya, Syah. Okay.
Alhamdulillah. Boleh lah insya-Allah. Jadi ada lagi kah? Jamuan kita makan ambil bau, ambil bau. Aduh, ambil bau lah. Itulah. Roti jadi tapi tak ada orang sini. Ya? Menutup doa kita bagi ni lah, bagi Mika lah doa ni. Haji lama tak dengar Haji doa. Teman memang bulan lepas Mika pula. Teman doa yang tak untuk Mika dah daripada dalam tawajuh tadi. Boleh pergi dekat mic sikit lah Haji ya. Doa penutup, doa selamat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amin. Uli asrijakum Allahumma lana wa walidina warhamhum kama rabbuna saghira. Amin. Bismillah. Amwat Allahumma ja'alna ya Allah di sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa imanana imanan mu'minin wa salatana ya Allah wa sallallahu ya Allah ya qaifin wa ruku'ana ruku'al mudawadi alhamdulillah ya Allah tidak mutadariin wa amana amalan niyatana ya Allah niyatan mu'min wa duwana ya Allah bi bahu tawfiq wa hayatana ya Allah bi hayati ulama wa mawdina ya Allah wa rijana ma'al Rasulullah Allahumma amin ya hayyu qayyum ya Allah sesungguhnya kami membenar bersyukur pada ya Allah kerana ada kembali ini ya Allah dapat berkumpul ya Allah ada kembali ya Allah semoga dengan rahmat-Mu ya Allah dan berkat berhasil waswasa ya Allah amin ya Allah kalau rahmat ya Allah ampunilah ya Allah ya Allah semuanya kami seluruhnya sudah menghadapi pandemik COVID-19 ya Allah ya Allah berkat berhasil ya Allah keangkat ya Allah ampunilah kami ya Allah ya Allah Allahumma ya Allah juga ampunilah dosa-dosa kami hanya kami hati ya Allah wajibkan dan jadikan dirimu ya Allah seperti ini ya Allah rahmatilah kami ya Allah amin Allah berikan kami kesehatan yang baik ya Allah semoga Allah berikan kita sudah akhir ya Allah ya Allah balik berkenan ya Allah berikanlah kebahagiaan keselamatan berakhir ya Allah dari dunia sampai ke akhirat ya Allah hidup kami sentiasa hidup kami dapat kami Allah dari benar ya Allah dapat kami berkenan ya Allah dari dunia ya Allah ya rahmat-Mu ya Allah Kau makbulkan dengan doa kami ya Allah. Kau kabulkan doa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.